Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan lagi sesi pembelajaran kita walaupun dalam suasana PKP ini. InsyaAllah saya mengharapkan para pelajar tahun 3 untuk membuka buku Kafah. Buku Kafah Fiqh Taharah. Fiqh Taharah. Buku Kafah tahun 3. Baik, para pelajar boleh membuka buku muka surat 40. Pada muka surat 40 kita berada pada tajuk yang ke-11, iaitu alat-alat beristinja, alat-alat istinja. Kita dah bincang terdahulu sebelum ini apa itu istinja, pengertian istinja. Istinja secara umumnya ialah membersihkan kekotoran selepas kita melakukan perbuatan hadas kecil ataupun hadas selepas kita qada hajat ataupun membuang air kecil ataupun ada air besar. Itu istinja ialah membersihkan kekotoran selepas kita membuang air besar ataupun air kecil dengan alat-alat yang tertentu. Istinja ialah membersihkan kekotoran pada kubul dan dubur, iaitu pada kemaluan kencing dan berak kita, dengan menggunakan alat-alat yang tertentu. Dan jadi insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan tentang alat-alat untuk beristinja. Baik, para pelajar boleh ikut saya baca sama-sama pada muka surat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza zahaba ahadukum ilal ghaiti falyazhab bi salasatin ahjari yastatiba bihinna fa innahu tujzi'u anhu." Baik, sekali lagi kita baca sabda Nabi SAW, "Iza zahaba ahadukum ilal ghaiti falyazhab bisalasatin ahjari yastatiba bihinna fa innahu tujzi'u anhu." Rawahu Abu Daud. Maksudnya, apabila salah seorang di antara kamu pergi membuang air besar, maka bersucilah dengan 3 biji batu, kerana sesungguhnya ia yang telah mencukupkannya. Baik, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ini, bila mana kita pergi membuang air besar, sudah memadai, maknanya bersih kemaluan kita dengan sebab kita beristinja menggunakan batu. Disyaratkan di sini 3 biji batu. Dengan menggunakan 3 biji batu untuk beristinja, maknanya menunjukkan ianya sudah bersih daripada kekotoran tersebut. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Baik. Baca dan fahami pada muka surat 41. Alat-alat istinja. Yang pertama, air. Kita dah belajar dah, air yang boleh kita gunakan untuk membersihkan kekotoran ialah air mutlak. Yang kedua, batu. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, batu yang tidak tajam, batu yang tidak licin, batu yang kesat. Maknanya batu yang tidak tajam, maknanya dia tidak boleh melukakan pada kemaluan kita.
batu yang licin, jadi dia tidak akan melekat najis untuk kita sapukan. Mesti batu yang kesat dan tidak tajam. Baik, yang ketiga yang disebut sini sebagai benda alat beristinja ialah benda-benda kesat. Benda-benda keras dan kesat. Itu maksudnya. Seperti tisu. Kertas tisu boleh digunakan sebagai alat untuk beristinja. Daun yang kering, bukan daun yang basah yang baru kita ambil petik tu tak. Daun yang kering, kerana daun yang basah dia licin. Daun yang baru dipetik, dia ambil, dia licin. Daun yang telah kering, dia kesat. Dan kayu ataupun kulit kayu yang kesat, yang tidak tajam. Itu di antara alat-alat istinja. Itu di antara alat-alat istinja. Baik, kita ulang sekali lagi. Yang pertama sekali, alat-alat istinja ialah air, iaitu air mutlak. Air mutlak terbagi kepada 7 bahagian. Kita belajar dah dulu, iaitu air hujan, air salji, air embun. Kemudian air yang ada di bumi ni, air sungai, air laut, air mata air dan air telaga. 7 air mutlak yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Baik, yang kedua batu. Yang saya sebutkan tadi, batu mestilah batu yang tidak tajam dan tidak licin. Batu yang kesat. Dan seterusnya alat istinja ialah benda-benda yang kesat seperti kertas. Biasanya tisu tandas boleh digunakan untuk istinja. Kemudian daun yang kering, bukan daun yang basah. Baik, yang seterusnya ialah kayu ataupun kulit kayu yang tidaklah tajam. Tidak tajam, dia kesat. Itulah alat-alat untuk kita beristinja. Baik. Soalan dia di sini ustaz, anak pelajar tu tanya, adakah tulang haiwan boleh digunakan untuk istinja? Tulang binatang tidak boleh digunakan untuk istinja. Juga kita cuma kita senaraikan alat-alat, jom kita senaraikan alat-alat lain yang tidak boleh digunakan. Mana selain pada apa yang kita sebut tadi, ada benda-benda lain yang tidak boleh sama sekali untuk kita gunakan untuk beristinja. Baik, alat-alat yang tidak boleh digunakan untuk istinja. Yang pertama, benda najis. Walaupun dia keras, kesat, seperti mana tarik lembu yang kering. Dia najis, tak bolehlah kita gunakan untuk beristinja. Kerana beristinja itu untuk menghilangkan najis. Tiba-tiba kita menggunakan najis untuk menghilangkan najis yang ada pada diri kita. Maknanya tidak bersih lah. Tidak suci. Benda najis tak boleh digunakan untuk beristinja. Yang kedua, semua jenis makanan. Walaupun dia kesat, roti umpamanya kesat, tapi dia makanan. Makanan perlu dihormati, tak boleh digunakan untuk beristinja, membersihkan najis pada kemaluan kita. Yang ketiganya tulang. Tulang, walaupun orang kata tulang daging lembu besar apa, dia kesat, tapi tidak boleh kita gunakan untuk beristinja, kerana tulang adalah makanan jin. Baik, yang keempatnya benda yang tajam dan membahayakan tubuh badan. Walaupun dia kesat, tajam, seperti mana saya kata tadi, batu yang tajam, kayu yang tajam, tak bolehlah kita gunakan untuk beristinja, nanti melukakan diri kita. Baik, yang seterusnya yang kelima, benda yang terdapat ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, mana kertas-kertas yang tercatat ayat-ayat Quran ataupun hadis Nabi, tak boleh kita kesatkan, lapkan najis yang ada pada kemaluan kita untuk beristinja, tak boleh. Mana tidak menghormati tulisan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tersebut. Melainkan kertas yang tidak tercatat apa-apa yang dimuliakan. Baik, itulah benda-benda yang tidak boleh kita gunakan untuk beristinja. Dan jadi kita dah memahami dah benda yang boleh kita beristinja, ini dia. Benda yang tidak boleh kita beristinja, ini dia. Baik, Rasulullah SAW bersabda, la tastanhu birrawsi wala bil'izami fa innahu radu ikhwanikum minal jin. Janganlah kamu beristinja dengan kekotoran haiwan dan tulang, kerana sesungguhnya ia adalah makanan saudaramu dari bangsa jin. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagaimana yang sebut tadi, tulang
tak boleh kita gunakan untuk beristinja kerana ia adalah makanan jin. Baik. Semoga para pelajar dapat memahami di atas apa yang saya perjelaskan, alat-alat beristinja dan alat-alat yang tidak boleh kita gunakan untuk beristinja. Dan saya mengharapkan para pelajar untuk menjawab soalan aktiviti pada muka surat 43 dan 44, aktiviti 1 dan aktiviti 2 pada muka surat 43 dan 44. Soalannya tandakan, bulatkan kosong pada alat-alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Pada muka surat 44, salin semula ayat berikut dengan menggunakan tulisan Jawi. Ayat tersebut ditulis dengan tulisan Rumi, kamu tuliskan dengan tulisan Jawi. Kemudian soalan yang terakhir di bawah sana, senaraikan 5 contoh benda-benda kesat yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Sekadar itu untuk pelajaran kamu pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Saya mengharapkan para pelajar dapat melaksanakan tugasan yang saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.